Semalam sebab ramai orang minta mengenai untuk tahu tentang anxiety. Saya tahu ramai orang mengalaminya. Cuma ramai orang tak pasti sama ada sejauh mana mereka mengalami sama ada anxiety daripada genetik, iaitu dilahirkan dengan mempunyai ciri-ciri mudah mengalami anxiety, atau saudara sebenarnya mengalami kemurungan, iaitu yang dipanggil sebagai depression. Saya pun tak gemar sebab semalam saya delete because tajuk ni, lepas ni pun saya akan delete because tajuk begini tak boleh kita simpan dan kita sebarkan. Cuma saya belanja saudara yang berada dalam live stream ni untuk saudara tahu. Majority adalah mereka yang depression, orang yang mengalami anxiety. Nanti saya bagi tahu ciri-ciri dia. Dan sebahagiannya sangat kecil mereka yang mengalami DNA. Macam saya ni jatuh DNA kerana dilahirkan dengan tubuh yang produce begitu banyak asid laktik, dengan tubuh yang tidak begitu banyak menghasilkan serotonin dan melatonin. Berarti saya lebih mudah mengalami gangguan anxiety. Tetapi majoriti orang yang mengalami anxiety adalah kerana depression, kemurungan, dan mereka yang mengalami masalah kemurungan adalah mereka yang mengalami masalah tekanan perasaan. Saya fikir kata anxiety akan berlaku dengan begitu banyak seiring dengan wabak COVID-19 dan apatah lagi dalam tempoh yang panjang lah, dah 18 bulan dah bulan ke-18 ni, Jun ni, kita diserang oleh wabak COVID-19 dan daripada Mac kita dah 15 bulan melalui tempoh PKP yang saya pasti ramai orang mengalami gangguan emosi. Pertama kerana kehilangan kerja, kedua adalah lebih teruk lagi adalah bimbang kehilangan kerja, mereka yang kehilangan punca pendapatan, mereka yang tidak dapat lagi menjalani fungsi sebagai tulang belakang keluarga, terutama bagi mereka yang menjana kewangan. Jadi saudara mengalami anxiety. Dan susahnya saudara adalah kerana kepakaran yang ada di Malaysia sangat sukar diakses. Berarti satu adalah hospital pakar, di mana jarang kita akan jumpa klinik-klinik pakar bagi rawatan psikologi, kerana di bawah anxiety saudara akan jatuh di bawah psikiatris. Walaupun satu lagi trauma ni, bila kita pergi ambil rawatan psikiatris, orang mengatakan dia ni psycho, berarti saudara mengalami penyakit gila. Sebab kita ni orang Melayu, dia tafsir semua benda yang bersangkut dengan kejiwaan adalah gila, sakit jiwa. Tapi dia berbeza tuan-tuan, anxiety bukanlah penyakit gila. Anxiety adalah kerana anda mengalami kebimbangan yang melampau. Ciri-ciri dia boleh anda rasakanlah. Satu adalah kerana keresahan yang melampau, anda boleh mengalami shaking, ketidakstabilan emosi, anda boleh gembira dan bersedih dengan tiba-tiba. Tanda-tanda lebih jelas adalah apabila anda mengalami gangguan mimpi, yang saudara bila pergi jumpa bomoh akan kata, oh ini ada hantu ni, dipicitnya kaki, dipicitnya lengan, dipicitnya lada. Kan, bila anda mengalami gangguan mimpi. Saya ambil dekat topik yang lebih mudah dulu lah. Saya ambil topik yang lebih mudah, sekiranya anda tidur dan anda mengalami gangguan mimpi. Berarti selalunya bergantung, anxiety adalah kebimbangan. Kita tidur dalam kebimbangan, kita bimbang. Dan isyarat kebimbangan tu akan dihantar kepada otak bawah sedar anda. Kita mimpi ni otak sedar kita tidur. Jadi bila kita otak sedar yang prominent ni tidur, maka otak bawah sedar mengambil alih untuk menguasai brain kita, kerana otak utama tidur. Jadi otak bawah sedar pada waktu itu memainkan peranan. Kerana sistem tubuh anda tidur tak tidur sepenuhnya, dia panggil tidak lockdown. Sistem tubuh anda tidak lockdown sepenuhnya, kerana dia lockdown hanya bahagian akal sedar, tetapi akal tak sedar tu dia tak lockdown kerana kebimbangan yang sangat melampau. Tekanan emosi yang sangat kuat menyebabkan keletihan, menyebabkan otak tidur anda tidur, tetapi kebimbangan telah menyerang otak bawah sedar anda. Jadi kalaulah anda jenis orang macam saya takut jatuh tinggi, bererti kebimbangan itu akan ditafsir dengan bentuk anda sentiasa bermimpi jatuh daripada bangunan tinggi tapi tak pernah sampai ke bawah. Siapa yang pernah mengalami benda ini tolong jawab ya. Berarti mimpi yang saudara alami sentiasa jatuh daripada bangunan tinggi, kerana saya adalah seorang yang penakut tempat tinggi. Begitu Kalau saudara seorang yang takutkan air, berarti saudara sentiasa bermimpi lemas dalam air. Siapa yang selalu alami, bagi tahu. Berarti saudara mimpi saudara lemas. Sebab isyarat takut tu akan dihantar kepada visual yang paling dekat dengan saudara boleh bayangkan. Dia tak datang dalam visual yang merapu. Dia datang dalam visual yang kognitif. Dipanggil akal sedar tu translate. Kerana dia kacau juga ni, maka akal sedar tu ambil dan translate. Maka dia akan translate ketakutan tu dalam bentuk visual dalam mimpi berdasarkan jenis ketakutan yang paling dekat dengan anda. Jadi kalau saya takut air,
Sebab saya tak boleh berenang ke apa, dia akan datang. Sama ada lemas dalam air ataupun saudara bermimpi ada hanyut di tengah air tetapi akhirnya saudara tak dapat balik. Maksudnya lagi teruk adalah saudara berenang, nampak pulau dekat depan, berenang, tak dapat. Berenang, dan anda berenang dalam tidur dan anda tak sampai ke pulau tu. Hinggalah anda terjaga, tubuh anda merasa sangat letih. Kerana stamina yang anda gunakan dalam mimpi tu, otot-otot anda tegang tu sama seperti kekuatan yang anda gunakan untuk berenang betul. Jadi bila anda bangun, anda akan mengalami dua masalah yang sangat dahsyat. Satu adalah mengah. Di mana anda mengah? Kerana mimpi tersebut telah menggerakkan otot saudara seolah-olah saudara sedang betul-betul berasa lemas dan otot saudara bekerja seperti saudara sedang berenang. Yang kedua, dia akan membuatkan satu lagi benda yang sangat dahsyat adalah saudara akan mengalami dahaga dan tubuh panas yang sangat luar biasa kerana asid laktik, iaitu asid yang mencemarkan sistem otot kerana dia dihasilkan oleh emosi yang penuh dengan kebimbangan. Ramai orang up tak dia pernah alami mimpi ni? Okey, dua. Kalaulah saudara orang yang takutkan api, saudara akan mimpikan api. Saudara sentiasa mimpi berada di kawasan bahang panas. Itu jarang berlaku. Dia lebih banyak yang berlaku adalah gayat dan air. Itu common. Tapi ada jenis mimpi yang ketiga, saudara sentiasa mimpi berada dalam kebakaran. Berarti kerana saudara orang yang api sikit pun saudara takut. Berarti apa jenis saja yang saudara takut? Walaupun perubatan tradisional mengatakan anjing, dia ada hadis yang kemudian diriwayatkan oleh banyak ulama-ulama yang muktabar. Ni part ni kita kena discuss yang lain. Tetapi kalau saudara seorang yang takutkan anjing, anjing akan muncul dalam mimpi saudara. Kalau saudara seorang yang takutkan ular, ular akan muncul dalam mimpi saudara. Kalau saudara takutkan ular, kebanyakan ditafsirkan dengan salah. Kalau kita tak pandai baca koding mimpi dan terus je kita pergi dan jumpa dengan bomoh dan kita bagi tahu ada seekor anjing bermata merah, salah. Dan kita bagi tahu ada seekor ular warna hitam muncul dan hampir mematuk saya. Maka benda ni akan sudah dengan mudah diisbatkan kepada pandangan para ulama bahawa jin dan syaitan yang mengganggu manusia akan muncul dalam bentuk ular dan juga bentuk anjing. Sedangkan kebanyakan manusia, dua binatang itu adalah binatang yang saudara takuti. Nisbatnya senang je. Sekiranya saudara terjaga dan saudara mengalami kepenatan yang macam saya cakap, itu berarti saudara sedang mengalami gangguan kerana anxiety. Tapi kalaulah saudara bangun dan saudara mengalami benda yang seperti saudara ingin menangis, saudara berasa sayu dan saudara rasa seperti terdengar satu benda angin yang datang daripada jauh, ada kemungkinan saudara sedang mengalami gangguan jin. Dia ada dua beza. Kalau jaga, saudara mengah kerana rasa penat bertarung dengan anjing, saudara rasa otot-otot saudara menjadi tegang, saudara rasa sangat dahaga. Berarti insya-Allah saudara bukan mengalami gangguan jin walaupun saudara bermimpikan ular dan anjing. Tapi itu adalah visual yang telah ditukar kerana kebimbangan dan ketakutan melampau yang saudara tanggung pada waktu siang kerana kehilangan pekerjaan, takut hilang pekerjaan, keadaan mak, ahli keluarga yang sakit. Mungkinkah aku diserang oleh COVID-19? Saudara ada banyak benda tu. Dan orang anxiety dia mudah mengalami, dia macam ni, dia jadi overthinking. Maksudnya masalah melintas saja di depan dia, dia telah rasa masalah masuk pada diri dia. Jadi saudara berhati-hati untuk memahami anxiety ni. Dan bagaimana anxiety ni mempengaruhi saudara adalah dia gangguan yang kebanyakannya, satu saya cerita dulu gangguan tidur tadi, ramai yang naik soalan tak? Ya, dia akan mengalami sesak nafas kerana kebimbangan tu dah jadi maksimum. Maka saya bagi teori kepada saudara. Dua-dua teori saya bagi. Pertama, pastikan saudara tidur di tempat yang sejuk. Kerana waktu saudara alami mimpi tu, kalau saudara berada di tempat yang sejuk, dehydration kurang berlaku dan ketegangan otot akan kurang. Itu, teori dia yang pertama adalah pastikan kalau saudara rasa saudara sangat stres dan depres, tidur di tempat yang bersuhu sejuk. Satu. Yang kedua, kalau saudara selalu mengalaminya, pastikan saudara mandi pada waktu malam. Dan yang saya satu lagi saya bagi tahu kepada saudara, minum banyak air. Kerana dalam apa jua keadaan tanah, api, air dan angin, air adalah pengubat bagi sistem tubuh. Jadi saudara ambil banyak air. Macam saya ni, sentiasa buat masa sekarang ni pula, saya akan tukar kepada 100+. Saya ambil lebih 100+. Kerana satu adalah pelupusan gula. Maksudnya kalaulah brain saya buat gangguan, saya ada gula yang cukup. Maksudnya brain saya masih berfikir saya tidur, maka brain tu akan makan gula dalam badan. Jadi berarti saya stream dengan saudara ni, saya dah bakar banyak gula. Berarti kalau saya tidur pula, saya masih lagi mengalami gangguan banyak berfikir kerana saya bimbang apa nak jadi pada negara. Kadang-kadang saya, itu kebimbangan saya tak ada bimbang personal pun. Saya ada isteri, keluarga saya semua bahagia. Kalau saya menggatal pun nak kahwin dua, tapi jaranglah jadi sampai kena anxiety menikah dua ni. Sebab yang pertama saya tahu dah,
Kalau menikah, akan ada kes seorang lelaki dilempar daripada tingkat 5 dan sangkut di dalam payan tingkat 4. Jadi saya tak ada banyak masalah. Masalah saya adalah kerana saya seorang yang dilahirkan sebagai overthinking. Berarti kebimbangan saya macam pagi tadi saya bangun, saya bimbang adalah kerana sekiranya projek vaksin ni tak berjaya dalam tempoh Disember ni, saya fikir kata negara ni ada potensi untuk jatuh muflis pada Januari. Jadi benda-benda ni buatkan saya rasa kurius. Tetapi untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, saya jelaskan kepada mereka yang tadi mimpi ni, kita balik pada mimpi, saya tak panjang dulu. Saudara nak kendalikan keadaan saudara supaya terkawal, saya bagi 2 tip. Tadi saya dah bagi tahu, pastikan saudara tidur tempat yang lapang, berlaku pergerakan oksigen. Kerana dia membantu saudara kurang daripada mengah. Pastikan juga saudara tidur di tempat yang sedikit sejuk. Saya tak katalah ada aircon, tapi jangan tidur di tempat yang panas, kerana panas akan lebih memberi tekanan pressure. Berarti waktu saudara tidur, datang gangguan objek. Objek ni dihantar gangguan kerana kebimbangan saudara. Lepas tu tubuh juga hantar isyarat, iaitu cuaca yang panas, keadaan yang tak selesa. Jadi saudara dapat 2 objek. Satu objek yang dihantar oleh unsur bawah sedar yang satu hari saudara pendam. Sebab saudara macam ni, apa itu anxiety? Kebimbangan-kebimbangan yang saudara pendamkan. Sebab kadang-kadang saudara nak kongsi. Dalam keadaan sekarang kan, semua suami tak akan cerita pada isteri dia apa yang dia bimbang. Duit tinggal RM8 dalam bank pun nak cerita pada bini, duit tak jadi RM80. Maka suami ni mengambil langkah, jangan cerita dekat bini. Sebab cerita dekat bini dalam akaun tak naik RM80. Malah cerita pada bini, bini akan lagi bimbang kerana bini akan mula berfikir esok nak makan apa. Masalah saudara menjadi bertambah kerana dalam ada RM8, ada kawan hutang RM800. Jadi saudara pun call kawan saudara. Kerana bila kita depression, kita ada expectation. Ingat kita ada depression, berarti berada di bawah tekanan. Ni kena kawal betul-betul line yang saya kata ni. Bila kita berada di bawah depression, iaitu tekanan kerana kita tidak memiliki banyak wang, maka kita ada banyak expectation. Dia macam sistem timbang. Tekanan begitu tinggi, harapan lagi menggunung. Jadi datanglah, ada teringat kawan hutang RM800. Manalah tahu dia bayar 100. Call kawan jawab, aku pun tak ada duit. Berarti bila letak harapan yang tinggi, depressionnya akan jatuh lebih tinggi. Berarti setiap saudari, kalau saudara manage secara teknik, saudara berfikir di bawah paras tekanan, jangan bertolak pada teknik harapan. Berarti macam ni tuan-tuan, dia bukan percintaan tuan-tuan. I love you, apa jadi 7 lautan akan ku renangi, 7 gunung akan ku panjat. Tu cakap dekat girlfriend nak mengayat dulu boleh. Tapi kalau saudara face masalah yang real, jangan bagi expectation. Di mana kalau saudara bagi expectation pada diri saudara sendiri, saudara akan mengecewakan diri saudara sendiri. Selalunya kita akan melari daripada tekanan dengan mencipta beberapa ruang delusi. Dengan mengatakan, insyaAllah lah Man nanti dia bayar hutang aku, Man ada motor, takkanlah dia tak. Saudara berfikir untuk menyelesaikan diri saudara. Kalau saya ambil contoh tadi Man tu lah, sebagai sumber kewangan. Saudara letak expectation, saudara akan flat 2 kali. Keadaan akan menjadi lebih buruk sekiranya kekecewaan itu berlaku pada waktu malam. Kalau kekecewaan itu berlaku pada waktu siang, call Man tadi pukul 3 petang, 4 petang, Man kata dia tak boleh bayar. Jadi saudara ada masa lagi untuk cool down diri saudara. Tetapi kalau Man reply WhatsApp pukul 11 malam, maaf lah Din, aku pun dah try, dah kata curuk. Aku tak dapat nak bayar hutang kau. Jadi 11 malam waktu yang paling dekat dengan tidur. Jadi beban yang terakhir saudara simpan di dalam waktu saudara nak tidur adalah akhirnya susu dan juga nasi untuk keluarga 2-3 hari lagi yang dah stok nak habis ni tak akan dapat ditambah dengan tak akan ditambah kerana hutang orang tak bayar. Berarti itu yang terakhir saudara fikir dan itulah kemudiannya akan menjadi keadaan lebih buruk. Berarti itulah dia kata, saya bagi tahu pada saudara bagaimana pressure tu datang adalah kalau dia datang pada waktu siang saudara boleh manage, di mana proses menenangkan diri, rasionalisasi boleh dibuat. Tapi kalaulah tekanan tu datang pada 11 malam dan saudara pula satu hari letih, letih berfikir dan juga mempunyai moral yang down. Kerana satu hari down, dia rasa tak boleh buat apa, PKP, nak pergi ke mana pun tak boleh, call kawan, ada barang nak jual pun tak ada orang nak beli. Saudara down for the one whole day. Kemudian datanglah satu harapan yang paling besar saudara harap adalah last key ni adalah orang yang berhutang dengan saudara akan bayar hutang. Dan orang ni tak boleh bayar kerana dia pun berada dalam keadaan seperti saudara. Maka saudara tidur dalam keadaan batu yang paling besar menghempap saudara adalah sejam sebelum saudara lena. Waktu tu kita dah tahu dah. Bila kita nak masuk pintu tidur tu kita dah tahu dah. Di mana saudara nak lelap tak boleh. Dia akan ada rasa macam, ni kalau siapa alami tolong jawab ya. Dia rasa macam terawang-awangan. Tidur tu, dia rasa lena dan dia rasa jaga. Seolah-olah nak masuk ke pintu tidur dengan ditarik balik kepada pintu jaga berlaku sama banyak. Kejap lagi saya akan bagi tip bagaimana nak masuk ke pintu tidur.
Berarti saudara nak masuk ke pintu tidur, rasa berat dah ni, pap, jaga balik, terus teringat, anak aku nak makan. Tapi ingatan tu berlaku 50% je. Anak aku nak makan apa esok, saudara pun rasa macam lena. Lena balik, dia berlaku tarik-menarik hinggalah akhirnya saudara lena. Masa itulah, kalau dekat pintu tidur tu saudara dah mengalami gangguan di mana berlaku tarik-menarik antara unsur sedar, iaitu kecewa kerana gagal mendapatkan wang, dengan unsur letih untuk tidur, berlaku tarik-menarik, berarti saudara akan lena dalam keadaan macam 2 kali bekerja dekat benda. Mimpinya akan datang sangat dahsyat. Berarti ketakutan yang saudara alami tidak dapat menyediakan nasi kepada keluarga esok atau lusa tu, dia akan datang dengan jenis ketakutan yang saudara alami. Macam saya teruk lah. Sebab saya takut gayat. Jadi mimpi saya sentiasa jatuh daripada bangunan tinggi. Yang teruknya tak pernah sampai ke bawah. Jadi dia akan jatuh gitu cemas. Tapi tak pernah sampai ke lantai bawah. Dan kedua lagi teruk pada saya pula, katalah hari tu nasib saya tak baik, otak saya baca isyarat adalah air. Di mana saya dah tak boleh berenang, tuan-tuan. Yang paling saya takut adalah air. Jadi dia datang dalam proses kita nampak dah. Dekat depan tu je, selamat dah. Pergi berenang, pulaunya tu lebih jauh ke sana, lebih jauh ke sana, lebih jauh ke sana. Dan kalaulah isteri saya tak ada, sebab tu kalau setiap kali saya mengalami tekanan yang sangat tinggi, saya akan tidur dengan minta isteri saya berada dalam keadaan yang sangat hampir. Dan saya akan pegang tangan dia. Isteri saya akan tahu bila dia tahu, because automatik, tuan-tuan, otot dan muscle kita yang mengalami gangguan yang buruk akan bergerak. Kalau kita peluk kan, isteri kita boleh tahu kita sedang mengalami, dia akan hantar vibrate tu. Pasal tubuh orang yang mengalami mimpi sebenarnya ada vibrate otot kalau kita mengalami. Jadi isteri saya akan kejut. Kalau setengah orang dia bercakap, okey. Baik. Kalaulah saudara rasa saudara alami begitu, apa yang perlu saudara buat sebelum saudara tidur? Berarti jangan tidur dalam keadaan emosi yang sangat tertekan. Ramai orang kalau saudara nak ambil mudah, ambil yoga. Bukan yoga, nanti barah pula kata percaya pada Hindu. Ambil teknik pernafasan. Ramai orang buat teknik pernafasan kan, dan tahan 10 second, lepas. Ramai yang buat. Untuk dia sebenarnya teknik itu bukan berkaitan dengan minda. Dia teknik itu ada berkaitan dengan menambahkan kandungan oksigen dalam badan. Kerana lebih rendah oksigen dalam badan, lebih teruk saudara akan alami gangguan apabila saudara bermimpi. Itu saya cerita bab mimpi. Kedua, kalaulah saudara rasa nak lebih merit. Nak lebih merit, saudara rasa dalam mimpi tu, kalau Nabi kata bangun dan tukar alihan tidur. Kali tempat tidur dan saudara bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan ludah 3 kali di sebelah kiri. Ada juga tip yang boleh bagi itu. Ataupun saudara nak okey, baca Pak-Kul. Pak-Kul ni saudara, dia bukan saja menghalau syaitan, dia meningkatkan keyakinan diri. Walaupun para ulama secara selapis mengatakan Pak-Kul ni melindungi kita daripada sihir, tetapi secara tasawufnya dia meningkatkan sikap tawakal kita kepada Allah. Sebab kita ingat Allah, bacaan kita yang terakhir tu kita ingat Allah. Maka bukanlah dalam benda yang mudah, dia kata menjauhkan kita daripada syaitan. Tapi yang mengganggu kita bukan saja syaitan. Bila saya sebut saja tadi adalah kerana kita mengalami depression. Yang mengganggu kita adalah tekanan emosi. Maka dia mengingatkan tingkat tawakal. Itu Allah ada. Allah wujud, Allah benar dan Allah akan bantu kita. Saudara boleh mulakan saja dengan Pak-Kul. Itu amalan biasa yang orang buat. Dan paling senang sekali adalah, yang paling mudah adalah Allah sampailah saudara lena. Tapi saudara kena ingat ketika saudara tension, apa saja bacaan tak akan bantu saudara kalau saudara baca saja. Saudara tak feel bacaan saudara. Berarti saudara kena betul-betul tenang dan baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti aku serah kepada Allah. Baca dengan rasa macam tu. Walaupun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu adalah aku naik saksi bahawa Tuhan itu adalah tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah, dan aku naik Muhammad Rasulullah. Tapi dalam kes ni aku berserah. Baca saja. Kalau tahun boleh baca lagi zikir-zikir yang lain, yang saudara tahu banyak zikir tu, baca aja. Tapi mestilah dia dibaca dengan mental yang concentrate, bukan baca setakat mulut. Itu saya advise saudara. Ramai orang reply mengalami mimpi macam ni. Maksudnya kadarnya sangat tinggi Macam-macam. Ramai orang memimpi kadar yang macam-macam. Ada yang tanya, kalau dia anxiety ni, adakah menyebabkan depression atau delusion? Yes, depression yang paling tinggi lah. Anxiety adalah tanda-tanda depression. Anxiety, depression ni tak nampak. Depression tadi kita tak perasan. Iaitu dipanggil kemurungan. Bagaimana kemurungan dikesan adalah anxiety. Tanda-tanda anxiety yang pertama, mengasingkan diri. Keinginan saudara menyendiri lebih tinggi daripada keinginan saudara bersama orang lain. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, sensitif. Apa saja benda yang berlaku, saudara akan take benda tu sebagai sangat personal. Cross Facebook orang lain kan, kau ingat kau bagus, tak kenal pun. Terus saudara naik muka geram, naik lambang geram. Berarti saudara akan menjadi lebih sensitif. Itu tanda berada dalam depression. Satu, ingatlah saudara akan berasa ingin menjauhkan diri daripada bergaul. Yang kedua adalah saudara menjadi sangat sensitif.
Yang ketiga, teknik berfikir saudara. Di mana saudara rasa dah tak ada vibe dah. Teknik berfikir saudara sentiasa merosot. Berarti macam ni lah. Saudara boleh ingat macam ni. Selalunya senang je. Setiap kali saudara muhasabah, ingat hari ni jenis saudara berfikir macam mana. Kalau hari ni jenis saudara berfikir adalah berarti saudara dah merasa kalah. Meningkatnya dendam. Meningkatnya marah. Meningkatnya rasa kalah. Meningkatnya rasa bersalah. Rasa bersalah ni muhasabah dia betul. Tapi kalau terlalu bersalah, hingga hal-hal yang tak salah pun saudara rasa saudara bersalah, itu adalah tanda saudara mengalami depression. Di mana moral dan keupayaan fikiran saudara untuk bergerak positif telah hilang sama sekali. Itu tanda-tanda sah bahawa saudara telah mengalami depression. Jadi bila nak tidur tu saudara kena check lah list itu hari ni apa yang saudara rasa collapse dan apa yang saudara rasa saudara telah build up. Itu saya remind dekat saudara untuk tengok. Ingat anxiety tak semestinya depression. Macam saya, anxiety by DNA. Dilahirkan. Dilahirkan secara genetik. Walaupun mak saya tak ada anxiety, bapa saya tak ada anxiety, saya ada anxiety. Anxiety saya bermula, saya boleh kesan anxiety saya tu late 30s. Barulah saya tahu, oh rupanya saya ada anxiety. Okay. Kemudian, orang depression confirm ada anxiety. Jadi, confirm ada anxiety. Saya beritahu saudara, anxiety juga datang daripada workaholic. Kadang-kadang ada orang dia bekerja sangat rajin, dia bekerja sangat agresif. Bila dia marah dalam meeting tu menggigil. Berarti itu dipanggil satu lagi anxiety. Anxiety kerana datang pada workaholic. Tu kita tak berapa kisah sangat. Sebab dia orang boleh manage. Yang saya risau adalah anxiety yang datang daripada depression. Kerana anxiety by DNA dia sangat sikit. Anxiety by workaholic dia juga sangat sikit. Tapi anxiety by depression, itu yang kita bimbang. Kerana selalunya anxiety by workaholic ni berarti mereka keep positif. Kerana mereka sentiasa ingin bekerja sampai dia jadi anxiety. Anxiety yang datang daripada depression yang kita risau. Kerana dia boleh menjurus kepada akhirnya berfikiran negatif, bawa bunuh diri, bawa mengelar badan, bawa tindakan buruk, jadi mudah melenting. Itu yang saya risau. So saya advise pada saudara, kalau saudara dah lihat diri saudara ada ciri-ciri ni ketika saudara mengalaminya, berarti saudara ada dalam anxiety. Saya bukan pakar, saya bercakap daripada base, saya dah lalu 11 orang yang counselling saya. Sekarang best lah, kerana saya bertukar setiap 6 bulan. Kerana saya dah super duper kan, dan saya suka bertukar-tukar sebab saya dah level sekarang tuan-tuan. Pergi jumpa doktor bukan nak rawatan, nak curi ilmu je. Jadi saya dah dapat 4 daripada pakar yang terbaik yang pernah listed dekat Malaysia sebagai pakar, malah profesor pun. Dan sekarang saya bertukar-tukar. Setiap kali saya ada option peluang untuk bertukar, saya akan tukar. Dan saya lebih suka, saya adalah subjek yang akan direbut oleh mereka yang sedang buat PhD. Berarti doktor yang nak buat PhD di bawah psikologi, dia tengok track record saya tu, dan ramai orang doktor-doktor, profesor akan recommend, you take this guy to be your patient, then you akan buat banyak analisis. So most of the time saya dapat doktor yang dalam progress untuk siapkan dia punya PhD, pengkhususan dalam bahagian psikologi. Sebab saya satu adalah saya akan confess dekat dia banyak benda tentang brain, hingga saya boleh lukis brain kepada dia, apa yang berlaku dalam brain saya, dia suka. Saya jelaskan pada saudara, pengalaman yang saya cerita pada saudara bukanlah by book, tapi by experience. Okey, saya beritahu pada saudara juga. Okey, saya tak mau beritahu tentang knowledge dia dulu, tentang menangani. Okey. Kalau saudara merokok, berhenti merokok. Kerana nikotin akan meningkatkan adrenalin. Orang yang mengalami anxiety, dia tak boleh overexcited. Saya tak boleh terlalu gembira. Saya pun ada masalah. Kalau saya terlalu gembira pada satu hari, berarti adrenalin akan terhasil dalam tubuh saya. Lepas tu tubuh kita tak boleh dispose. Tak boleh dispose adrenalin. Dia tak boleh menanggalkan adrenalin. Maka adrenalin itu akan bertukar menjadi sejenis asid, nama dia leptik. Sebab tu kalau saudara selalu mengalami kemurungan, saudara tahu kan, berapa orang boleh jawab sekarang, dia sentiasa mengalami kadang-kadang muka dia terasa panas dan kadang-kadang tangan dia terasa kebas. Tolong jawab, muka tiba-tiba rasa panas. Sekejap je rasa panas, dia macam demam. Tapi hanya di bahagian wajah. Bila datang saja kebimbangan, saudara fikir je duit dalam bank tak ada, perkataan pertama naik, selain daripada degupan jantung mendadak, muka saudara terasa kebas. Dan kedua adalah terasa tangan saudara rasa tiba-tiba terasa panas, seperti pijar. Siapa yang boleh jawab, ya, up pernah rasa, itu adalah ciri-ciri yang saudara telah berada dalam severe, agak serius. Kalau mild ni lain, kalau mild dia gabrang aja, dia hanya degupan jantung yang sangat tinggi, dan lepas tu saya mula jadi tak keruan lah, maksudnya. Kalaulah saudara mengalami yang lebih teruk, berarti saudara tiap kali katalah saudara terfikir kata beras dah habis ni, saudara tengok tong beras ni beras dah habis. Tapi dalam kes yang lain saudara tak bersih lah, saya anggap tong beras dah habis. Yang pertama, saudara rasa adalah untuk call abang saudara bagi tahu boleh tak hantar beras. Berarti telefon saudara berada di ruang tamu. Okey?
Between daripada dapur nak pergi ke ruang tamu ni, saudara dah sampai ke ruang tamu, saudara patah balik ke dapur. Saudara terlupa bahawa saudara sepatutnya ambil telefon, saudara balik ke dapur dan tengok lagi sekali beras tu. Kemudian saudara berfikir, apa aku nak buat tadi Oh, aku sepatutnya pergi ke depan ambil. Sedangkan saudara dah perjalanan, dah sampai pun dekat telefon, saudara tak boleh buat. Di mana dipanggil lost short memory. Berarti semua tindakan jangka pendek yang saudara rancang terganggu oleh kerana tekanan kebimbangan. Berarti semua benda jangka pendek terganggu. Apa tu saudara rasa saudara masuk toilet kan? Saudara nak terkencing. Bayangkanlah, masuk toilet, saudara keluar balik. Keluar balik baru tengok, tadi masuk toilet, nak terkencing. Kebimbangan telah menyebabkan motif jangka pendek saudara hilang. Yang tu saya kata tadi kan, kita kata kita bergerak, kita nak buat, tapi benda tu kita tak buat kerana gangguan bimbang tentang kerja. Saya ambil lah contoh sini, saya ambil mudah je, saya akan ulang kebimbangan yang sama tentang beras. Berarti adalah semua pemikiran jangka pendek saudara menjadi tidak terurus. Maksudnya planning. Jadi berarti kan, kalaulah saudara rancang nak call abang saudara pun, saudara dah pergi ke ruang tamu nak ambil telefon, tak boleh ambil, patah balik, tengok sekali lagi bekas beras yang kosong. Berarti saudara mengalami benda tu. Berarti macam mana saudara nak merancang? Berarti saudara dah kehilangan keboleh upayaan merancang strategi. Depression tu dah tekan saudara sampai patutnya mudah aja. Abang Mi, boleh tak bank in duit RM30 nak beli beras? Untuk buat decision yang Abang Mi, abang kandung saudara boleh bantu pun, tak boleh. Kerana saudara diganggu oleh tindakan, beras habis, lepas tu gula, kopi. Macam mana nak bayar sewa hujung bulan. Jadi saudara pergi ke depan untuk call abang saudara yang memang jaminan beras dah ada. Saudara tak boleh settlekan masalah tu. Dia datang kerana saudara dalam perjalanan tu, saudara diganggu pula bil api, nanti api tak ada, rumah gelap, anak nak tidur macam mana, bas. Faham tak? Berarti short memory loss. Tapi short memory loss ni, yang saya pilih dia berlaku dalam banyak situasi. Saya ambil sekarang kalau berlaku dalam keadaan depression. Short memory loss ni banyak berlaku. Ada short memory loss ni kan excited. Nak jumpa girlfriend pun boleh short memory loss. Kan? Nak keluar sampai-sampai baru lupa. Bunga beli kat girlfriend tak bawa. Ma'am, bukan kes saya. Ni orang lain. Pasal isteri saya ada kat depan kamera tuan-tuan. Bila sebut girlfriend kena berhati-hati. Takut dia ingat pengalaman saya. Berarti short memory loss ada banyak kali. Dia boleh berlaku dalam kegembiraan, dia boleh berlaku je excited lagi tengok bola, kelam kabut kan nak pergi, sarung jersey sampai stadium, tiket tinggal di rumah. Itu tak ada apa. Yang saya bimbang adalah short memory loss, di mana apa yang saudara rancang tak boleh. Macam saya sebut tadi lah, kes dia senang kan. Maksudnya ketika saudara dah sedar beras habis, saudara dah tahu, abang saudara bagi tahu kalau tak ada beras kau minta ke aku. Saudara jalan ke depan ambil phone, yang sepatutnya saudara call abang saudara. Tapi dalam perjalanan tu datang pula bil hujung bulan, nak bayar macam mana? Nanti api air, sehinggalah saudara patah balik dan tengok beras tu. Berarti saudara tak boleh berfikir secara strategik untuk jangka pendek. Saudara dah lost dah teknik berfikir, menyusun cara menyelesaikan masalah, selesaikan masalah satu demi satu, saudara dah hilang. Berarti saudara dah sampai ke peringkat collapse. Berarti dari segi mindset, depression, tekanan yang saudara alami telah melumpuhkan teknik saudara berfikir. Saudara dah jadi, patutnya saya katakan satu-satu. Call Abang Mi lah, Abang Mi angkat beras, saudara dah lega sikit beras. Okey, macam mana bil api? Bil api 15 hari lagi, tak apa. Tak tahan sekejap. Mana masalah yang lebih dekat? Kalau saudara kata yang lebih dekat sekarang ni adalah lauk. Okey, saudara kata lauk. Okey, berarti sekarang lauk macam mana nak jelas? Malu Allah nanti bagi tahu Abang Mi. Kalau boleh Abang Mi bagi lauk sekali. Berarti saudara ada cara menyusunnya, tetapi apabila saudara mengalami hingga saudara tak tahu, di tengah-tengah kemelut fikiran ni saudara tak tahu nak berhenti dekat mana dan kemudian susun. Kan kita runsing kan? Runsing dia mesti ada titik henti. Tak, berhenti dulu dekat sini. Apa yang kamu runsingkan adalah makanan. Selesai dulu makanan. Selesai dulu. Kemudian kerunsingan berpusing pula. Titik. Dia berhenti pula dekat sewaan. Tak ada duit, berarti saudara kena mengukuhkan kekuatan diri saudara untuk bercakap pada pemilik rumah. Kata, saya tak mampu bayar sewa bulan ni sebab PKP saya tak bekerja. Dia ada titik ni. Tapi kalau saudara berpusing saja, sampai satu titik pun saudara tak boleh berhenti kerana tekanan emosi tu, berarti saudara berada dalam tahap yang sangat teruk dari segi saya sebut anxiety. Dia bukan anxiety dah tu, dia dah pergi kepada tekanan perasaan. Saudara mengalami depression yang sangat teruk. Berapa ratus orang sekarang tengok ni? Okey. Kalau tengok gambar atau flashcard yang diingini setiap hari, akan mengubah tak fikiran kita macam dia tengok gambar, macam contoh dia tengok macam tengok video apa yang suka setiap malam, adakah itu mengubah? Saya buat macam tu. Saya buat macam tu. Cuma saya bagi tahu pada saudara, dia ada teknik.
Sebelum tu saya memang amal dua sebab saya paling suka adalah melihat penyu. Berarti memang sebelum saya tidur memang video yang saya lihat adalah penyu. Sebab lama-lama bila penyu berenang dia pusing, kamera ikut dah, visual tu pun dah tak tarik kita, saya pun lena. Berarti saudara akan tengok perkara-perkara yang saudara ingat kalau saudara lihat movie dia tak selesai, saya nak fikir hero mati, hero kahwin ke tidak, dia tak membantu. Cuma saya bagi tahu pada saudara, secara psikologi tu ya betul. Tetapi secara kesihatan tak betul sebab bila saudara tutup lampu, saudara tengok dekat phone, bola mata saudara akan buka besar untuk ambil cahaya daripada handphone. Bila bola mata saudara buka besar, sukar untuk saudara lena kerana dia menegangkan ke semua otot dalam fikiran saudara kerana saudara sedang menonton handphone yang kecil. Dah satu, saudara tekan pressure mata saudara untuk lihat gambar. Yang kedua, cahaya yang masuk banyak dalam mata saudara akan meningkatkan saraf saudara untuk be alert. Jadi saraf tu bekerja, susah untuk collapse tidur. Maka saya amalkan, saya remind pada saudara, better saudara jangan main dengan phone. Saudara gunakan ruang tamu dengan melihat TV. Itu lebih bagus. Sepaksalah ubah disiplin saudara. Sama ada saudara tidur di ruang tamu menggunakan TV. Sebab phone tak mungkin boleh menyebabkan saudara lena. Sebab saya ni pakar, maksudnya saya bekerja dengan pakar ni. Dia doktor dah. Saya tak boleh nak sebut nama dia di UKM. Hanya untuk ini saja. Saya hanya akan brief dia dalam pertemuan setiap 2 minggu sekali. Saya akan brief dia tentang visual saja. Sebab saya mahir tentang visual, saya kerja TV. Maka dia akan mengambil bantuan daripada saya visual mengikut kesesuaian psikologi. Berarti bagi orang yang kena macam ni, jadi saya sedang membantu dia menyiapkan part bagaimana visual tontonan, visual bergerak ataupun visual statik boleh membantu meredakan. Dan kami sedang membuat analisis visual apa yang patut ditonton, iaitu visual statik pada waktu pagi dan visual bergerak pada waktu petang. Malah kita sedang berbincang pula macam mana saiz visual tu mengikut kesesuaian. Jadi saya beritahu pada saudara, berhati-hati kalau saudara lebih banyak handphone. Berarti saudara telah menggerakkan otot mata saudara untuk tangkap capture saiz handphone yang sangat kecil. Yang kedua, cahaya handphone sangat kuat dan ditonton pada jarak 12 inci daripada mata. Dia menyebabkan saraf mata bekerja dengan kuat. Bila saraf mata bekerja dengan kuat, dia tak boleh hantar dekat isyarat kepada otak bahawa saudara telah ready untuk tidur. Tapi kalau saudara selalu tengok live garasi sampai tertidur kan, saudara okey lah tu, sihat lah tu. Kalau saudara tengok live garasi sampailah tertidur, saudara sihat. Berarti boleh lena. Kalau saudara rasa saudara berada bawah pressure macam pada hari-hari tertentu kerana adrenalin saya meningkat. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, macam hari ni saya cakap low note. Katalah hari saya naik combo banyak. Saya naik combo, saya terpaksa jerit size, jerit excited untuk bolehkan saudara kenal tiap combo. Kan combo 3 lay, 2 lay pakaian, 3 lay pakaian. Saya akan mengalami stres yang sangat teruk pada lepas tu. Berarti sebab tu kadang-kadang saya beritahu dekat Niza kan, saya selalu mengelak untuk jualan combo. Kerana jualan combo, saya terpaksa aktif, di mana fikiran saya terpaksa ingat tiap brand, sebut warna, sebut apa. Proses excitement itu akan menghasilkan banyak adrenalin dalam tubuh saya. Bila dapat adrenalin yang banyak, selepas habis live dia, saya akan pergi duduk dan tak bercakap. Dan semua orang tahu, saya sebenarnya tak bersosial dalam office ni. Walaupun ramai ni, semua orang tahu kata saya habis live, saya akan masuk bilik. Saya tak bersosial, saya tak ada banyak duduk di meja berbual. Saya hampir tidak bersosial, walaupun dalam ruang pejabat ni. Kerana adrenalin yang berlebihan dalam badan kita menyebabkan kita rasa moody selepas live. Selepas live dia jadi bad mood. Jadi saya kena ada cara adalah, pertama adalah dapatkan kesejukan. Yang biasanya kalau untuk sejuk ni, sebab tu saya selalu tangguhkan solat isyak saya. Supaya apabila saya lepas saja habis live, saya dapat wuduk. Dan wuduk paling saya suka adalah membasuh muka dengan menggunakan banyak air. Sebenarnya basuh muka dengan menggunakan banyak air. Dan ambil semua, sampailah basuh tengkuk ni pun ambil dan guna banyak air. Jadi selepas tu dia kelihatan seperti separuh mandi. Wuduk tu macam kira separuh mandi sebab dia menyejukkan. Dan kemudian waktu solat tu dia menjadi lebih selesa kerana sistem pernafasan saudara boleh buat. Bila saudara angkat Allahu Akbar dan saudara akan exercise. Maksudnya sama ada saudara nak baca Fatihah dengan menggunakan senaman pernafasan. Boleh belajar banyak ni, guru-guru boleh ajar saudara bagaimana Fatihah, saudara baca surah, saudara baca, dan gunakan betul-betul waktu solat tu. Dan paling best saya beritahu pada saudara, solatlah di tempat yang banyak oksigen. Di mana ruang solat tu luas. Jangan solat dalam tempat yang sempit. Ruang solat tu luas, saudara dapat banyak oksigen. Itu membantu, dan ini dipersetujui oleh seorang pakar. Daripada sebelah yang saya jumpa tu, Dr. Azhar, Profesor Dr. Azhar adalah orang yang ambil Islamik masuk dalam kajian psikologi dia. Dia pun menyarankan banyak bahawa
Kalaulah zikir tu tak begitu, dia kata lebih efisien sistem pernafasan dibentuk ketika saudara bersolat. Ada lagi soalan tak? Ramai orang yang jawab ni, ataupun kita ada berapa orang sekarang? 656. Berarti semua orang stay, walaupun saya tak fikir semua orang ada anxiety ni. Kalau pergi ke doktor, adakah doktor akan recommend medication? Yes. Kalau bergantung pada saudara severe atau mild. Kalau saudara mild, doktor akan bagi short term medicine. Saudara mild, sikit je gangguan yang saudara alami. Saya beritahu pada saudara, kata ramai orang anti ubat. Tapi saya kata tidak, saya kata tak je. Saya kata tak, saudara kena ambil ubat. Kata seperti katalah saya panggil allergic. Saya anggap kata allergic. Kita ambil allergic kerana macam saya ada allergic. Jadi saya ambil ubat allergic pada kulit kerana saya sangat sensitif kepada cotton. Terutama kalau saya pakai jeans baru, allergic pada kulit saya akan berlaku dengan lebih serius. Okey, saya beritahu kata kita ambil allergic sebagai contoh. Saudara juga ambil ubat allergic. Berarti saudara bergantung pada ubat kerana vitamin C dalam tubuh saudara tak bagus. Berarti ubat itu adalah sampingan kerana vitamin C tak boleh support sistem imun pada kulit. Begitu juga bila saudara mengalami anxiety. Berarti saudara kena terima hakikat bahawa sistem ketahanan emosi saudara tak begitu kuat. Menjadikan dengan beban berat. Allergic ni kan dia datang dengan sebab. Berarti miang buluh ataupun makanan. Begitu juga sistem mental saudara, dia datang dengan sebab. Iaitu saudara berada dalam persekitaran yang memberikan saudara tekanan. Maka dia bagi saudara ubat. Kebiasaannya dia akan mulakan dulu saudara dengan ubat yang paling basic. Mostly dia orang ambil clonazepam, aproxelam dia bagi pada saudara untuk membolehkan saudara dapat deep sleep. Kenapa dia perlukan deep sleep? Kerana satu, ini saya bagi tip je. Dia ada satu dia panggil dekat saudara serotonin. Mahfuz ada slide tu abang ada sediakan tadi. Serotonin. Serotonin adalah bagus untuk saudara nak elak. Kan saya bagi tahu bila saudara bersedih, saudara akan pergi mengasingkan diri. Itu memburukkan lagi keadaan. Kalaulah saudara berada dalam keadaan tu, kadang-kadang banyak ketawa dan banyak menggembirakan orang. Kerana kegembiraan menghasilkan satu lagi kimia dalam otak. Diberi nama serotonin. Serotonin inilah yang masuk dalam otak saudara. Dia akan balancekan saudara dengan saudara mempunyai kimia yang sentiasa merangsang kegembiraan. Kimia yang. Tadi saya kata orang yang macam Sabri Yunus, orang yang macam John Bear, mereka bukan lahir sebagai orang yang biasa. Mereka adalah orang yang gain for serotonin. Orang yang dilahirkan dengan mempunyai ketagihan terhadap serotonin. Di mana mereka suka menggembirakan orang lain kerana benda tersebut menghasilkan satu kimia dalam fikiran dia yang menggembirakan mereka. Sebab kimia ni hanya terhasil apabila kita gembira. Sebab tu dia kata hug, berpeluk. Maksud tu kan saudara rasa berbeza. Bercakap tentang I love you dengan suami saudara berbeza dengan tanpa bercakap saudara peluk suami saudara. Berarti saudara akan mendapat lebih kegembiraan memeluk suami atau memeluk isteri. Berbanding saudara bercakap I love you, you love me. Word tu less lah. Compare tu. Jadi bila saudara peluk tu, apa yang saudara rasa dalam pelukan itulah dipanggil sebagai serotonin. Tapi serotonin semua tak datang dalam bentuk sensual yang menjurus kepada keinginan dan rangsangan seks. Dia datang dalam rangsangan biasa. Iaitu saya kata serotonin, build up serotonin saudara dengan kegembiraan. Kenapa doktor kena bagi ubat pada saudara? Kerana deep sleep, tidur dengan nyenyak. Hanya bila kita tidur nyenyak saja, tubuh kita boleh menghasilkan melatonin. Satu lagi kimia yang diperlukan oleh otak untuk menjadikan kita tidak mengalami depression. Kalau melatonin dan serotonin dalam otak merendah, berarti asid laktik akan menyebabkan saudara mengalami kemurungan. Asid laktik ni adalah asid yang tak dapat dilute oleh tubuh. Bila kita bersedih, bila kita kecewa, bila kita letih, asid ni tak boleh dikeluarkan dalam sistem tubuh, dia mencemarkan fikiran. Berarti bila dia masuk dalam brain, asid ni dah menyebabkan saudara rasa murung, bad mood, depressed, negatif, malas nak fikir panjang, saudara kuat tidur, saudara kuat berbaring, malas nak bangun. Itu tanda dia. Jadi, melatonin inilah yang doktor akan bagi dengan tujuan bukanlah ubat apa, supaya saudara tidur nyenyak. Bila saudara tidur nyenyak 4 jam tu, masa itulah otak barulah tubuh boleh menghasilkan melatonin di mana tidur yang nyenyak. Tapi kalau tidur tu dipenuhi oleh kebimbangan dan gangguan mimpi, melatonin ni tak akan ada. Akhirnya kesan depression yang saudara alami akan makin teruk kerana serotonin tak ada, iaitu saudara kurang melalui proses kegembiraan. Dan kedua adalah melatonin tak dapat terhasil kerana sistem tubuh anda tak pernah tidur nyenyak untuk membolehkan melatonin dihasilkan. Kerana melatonin hanya dihasilkan dalam tidur nyenyak. Jadi kalau doktor bagi saudara ubat, jangan dok prescribe ni ambil dadah lah,
engkau nanti lalok, tak ada masalah. Doktor nak tidurkan saudara supaya 4 jam, supaya tubuh saudara dapat menghasilkan 2 perkara yang paling perlu oleh otak. Iaitu adalah saudara dapat ketika saudara bersosial dan bergembira yang dinamakan serotonin. Satu ialah saudara dapat apabila saudara tidur dengan nyenyak. Namanya adalah melatonin. Mahfuz dah bagi dah tu. So saya brief rasanya. Ada tak anxiety ni berkaitan dengan vertigo? Tak. Anxiety bukan, vertigo adalah sakit asing pula. Vertigo ni adalah kerana saudara kehilangan keseimbangan cecair dalam tu. Dia lain daripada migraine, dia lain. Dia adalah penyakit perasaan. Anxiety adalah sesuatu yang berkaitan dengan emosi yang kemudiannya memberi kesan kepada otak. Dan bila dia beri kesan kepada otak, dia memberi kesan kepada tindak balas. Yang menjadikan saudara pemurung, orang cakap sikit saudara nak melenting. Sampai satu level, orang cakap benda lain pun saudara tafsir lain. Saudara akan tafsir ke arah saudara sangat marah. Itu saya bagi tahu kata keruntuhan ego, maksudnya ego saudara dah runtuh sepenuhnya. Apa saja orang cakap je akan menyebabkan saudara rasa orang sedang mencela saudara. Itu yang saya panggil, dia panggil krisis down, bukan down syndrome. Krisis syndrome down, bukan down syndrome yang terencak tu. Terlampau down dan syndrome dia itulah. Saudara menjadi sensitif, saudara rasa malas nak pergi bersosial. Lepas tu saudara mulalah memprotek diri saudara kan. Bila kita dah down, kita akan jadi overprotective. Siapa kata aku tak ada duit? Memang tak ada duit pun, tapi saudara menjadi sangat overprotective. Apa, kau ingat anak aku tak cukup makan ke? Memang anak saudara tak cukup makan pada waktu tu. Tapi saudara tak sedar kenapa saudara harus menjerit kepada orang lain dengan menggambarkan seolah saudara sedang menafikan memang saudara tak berduit dan memang anak saudara tak cukup makan. Saudara menafikan semua benda seolah-olah itu bukan realiti. In denial. Kecuali bila saya cakap ni, saudara sedar dan saudara balik buat tafsir, barulah saudara ingat. Kalaulah saudara in denial, di mana semua perkara benar tentang diri saudara nafikan, itu adalah tahap yang paling teruk lah. Saudara dah berada dalam depression. Anxiety hanyalah sebab, tanda-tanda yang kita nampak apabila orang mengalami depression. Okey? Settle aku dah panjang ni. Okey, last soalan anxiety. Penyakit keturunan ataupun lifestyle? Saya fikir kata daripada base yang saya alami yang minimal, saya rasa hanya kurang daripada 5% adalah genetik yang kena macam saya lah, genetik. Walaupun mak saya tak alami, ayah saya tak alami, tapi doktor mengata mungkin berlaku sebab history hidup saya tak ada pun keduka-citaan. Sebenarnya banyak girlfriend, ada yang saya tinggal, ada yang mereka tinggalkan saya. Saya rasa balance je. Lepas tu selesai kahwin. Kahwin dapat isteri yang dapat saya lakukan seperti hamba, betul. Kan tak ada yang doktor buat analisis daripada tahun 2005, pekerjaan saya berjalan dengan baik. Daripada 1994 sampailah sekarang, karier saya tak pernah lalu dalam keadaan yang saya ada rasa depres. Jadi tak jumpa sebab kenapa saya nak depres. So mereka letakkan saya sebagai DNA setelah mereka analisis. Sebab dia tak boleh buat blood test semua tuan-tuan. Tak boleh jumpa dia punya sindrom, tak boleh cari dalam blood test sebab kemurungan tak ada dalam macam gula dalam darah. Dia tak ada baca, oh ni kemurungan kau tinggi naik 6.7 dalam darah kau. Dia tak boleh baca. So saya rasa daripada perkawalan saya 95% adalah disebabkan peristiwa kehidupan. 5% sahaja yang disebabkan oleh genetik, sangat rendah. Disebabkan oleh genetik sangat rendah. Basically kesemuanya lah adalah disebabkan oleh persekitaran hidup. Lately macam sekarang ni ramai orang alami. Siapa yang dia alami sementara, okeylah, di mana tekanan tu berlaku selama 3 minggu ketika tak bekerja. Tapi bila dah bekerja, okey. Mestinya dia panggil sementara. Dia tak boleh tidur malam kan. Yang kita risau adalah saudara dah alaminya setahun setengah. Di mana ciri-ciri yang saya bagi tahu tadi tu makin banyak berlaku. Maksudnya malam langsung tak dapat deep sleep. Kalau tak ganggu sampai tidur terjaga pun, saudara jaga pagi letih. Di mana dalam proses saudara tidur, barulah saudara teringat mula-mula saudara jatuh bangunan. Lepas tu berenang. Walaupun saudara tak terjaga di tengah-tengah mimpi tu. Tetapi bila saudara bangun pagi, saudara akan mengalami letih kerana saudara tidur 5 jam. Tapi sebenarnya 3 jam tidur saudara telah diganggu oleh mimpi-mimpi yang menyebabkan otak tak rehat. Berarti jantung saudara tetap berdegup tinggi. Buah pinggang saudara tetap bekerja. Air dalam badan akan hilang banyak. So saudara jaga dalam keadaan yang sangat letih. Dan kemudian oleh kerana saudara tak dapat deep sleep, maka melatonin tak terhasil. Jadi bila saudara jaga pagi, saudara tak fresh. Jaga lagi dengan moody. Jaga pagi terus teringat.
bodoh lah ni. Saudara mula negatif lah. Ni tak pergi keluar nanti ke macam-macam lah. Berarti saudara tahu saudara tidak mempunyai serotonin dan saudara tidak mempunyai melatonin yang akan membantu saudara merangsang cara berfikir yang positif. Okey? Semua dah okey itulah saya advise pada saudara. Pertama adalah banyakkan minum air. Yang kedua, teknik berfikir kena betul. Yang kedua, jangan in denial. Lagi satu kan, kalau panic attack tu nak serang, jangan kelang kabut, biar dia serang. Dia datang gelabah tu, biar dia serang, biar dia shaking. Saudara pastikan saudara berada di tempat betul, biar dia serang. Kalau saudara lawan dia, saudara akan mengalami 2 kali panik. Dia macam saya kata nanti kereta api bercium. Kan, jadi macam Tajuddin Rahman punya teori kereta api akan bercium. Satu adalah dia datang, satu adalah saudara nafikan. Bila bercium tu, saudara akan mengalami lebih tekanan. Jadi bila serangan tu datang, kabrang tu datang, kalau saudara berada di rumah, biar je dia ambil. Cuma saudara ambil nafas je. Jadi shaking tu akan datang, dia akan hilang. Kalau saudara tahan shaking tu, dia akan jadi kereta api bercium. Saudara akan jadi masalah besar macam Tajuddin lah. Macam Tajuddin Rahman tu. Kereta api bercium. Maka bila datang kebimbangan tu attack, biarkan dia serang. Kerana dia memerlukan ruang untuk keluar. Berarti dia dah duduk lama dalam fikiran, dia akan serang saudara. Memang akan ada sikit mengah dan ada akan sedikit shaking. Okey, tapi jangan risau. Tanda-tanda waktu dia nak serang tu, kalau kepala lagi okey kan, cepat-cepat minum air batu lah. Kalau macam saya, teori dia air batu lah. Saya akan terus pergi capai peti air, minum air batu dan saya rehat dan biar dia serang. Dan dia akan lagi okey kalau waktu dia serang, saudara jangan baring. Biar dia serang dalam keadaan saudara duduk di sofa. Duduk biar dia serang, buka dia tangan. Dia akan dapat shaking. Biar dia serang. Kalau dia tak serang dalam bentuk gigil pun, dia serang dalam bentuk emosi, lepaskan. Jangan deny. Kalau saudara deny, nanti dia akan berlaku macam kereta api bercium, tetapi berlaku dalam emosi saudara. Biar je dia. Lepas dia serang je, dia macam ribut datang, lepas tu dia akan pergi, ambil nafas, dan yang terbest sekali lepas waktu tu, saudara mandi. Mandi dan sejuk, jadi bila sejuk, otot-otot saudara mengendur. Sebab tu bila saya pernah kena dekat studio ni, saya suruh budak-budak tolong saya, di mana saya baring dekat lantai, dia orang buka aircon, saya betul-betul duduk bawah aircon. Saya tak buat apa pun mental exercise. Saya tahu betul-betul fizikal saya perlu sejuk. Jadi saya duduk lah. Aircon tu blowing dalam 20 second, cuma saya takut. Maka saya suruh Anip tu duduk dekat saya. Anip duduk dekat saya. Anip duduk je sebab saya confident bahawa kalau aku nak mati pun ada orang tengok. Itu je lah. Sampailah 20 second, suhu tubuh tu drop down. Sebab pasal panic attack serang, suhu tubuh saudara akan naik. Dia mesti panas. Sebab asid laktik tu terlampau banyak. Asid yang menyebabkan, asid gelabah tu kita panggil, dia banyak. Jadi saudara ambil. Lepas saja dah cool, dah okey je, cepat lari dan pergi mandi. Dan nasib baik pula di garasi ni bagus ni, walaupun apa, air tu tak pernah panas. Sistem dekat garasi ni, air tu sentiasa sejuk macam air perigi. Jadi saya mandi sekejap je, dia dah bring down suhu tu. So itu je saya share dengan saudara rasanya. Jangan. Pertama mesti berhenti rokok dan kedua mesti berhenti teh. Nescafe semua tak boleh. Berhenti kopi. Teh ni pun tak boleh. Tapi untuk saya tak boleh kan. Saya minum lah juga sikit. Tapi saya okey lah sebab saya dah berhenti rokok. Rokok lagi memudaratkan. Okey, rokok lagilah memudaratkan. Dan saya tak galakkan saudara bersembang terlampau banyak ke arah negatif. Talk to the right people. Masalah kita ni selalunya, kita minta kepada penasihat. Saudara pergi cerita, memang mantu kau kena pergi rumah dia, pegang leher baju dia, minta balik duit kau. Ini orang-orang yang beri nasihat ni akan menambahkan lagi stres. Jadi kadang-kadang memang susah dalam level komuniti orang Melayu ni. Dia tak faham kawan tu berada dalam keadaan mana. Dia main pukul je nasihat. Saya pernah terima seorang perempuan dari Pulau-Pulau Pinang. Dia dah berada dekat jambatan, dah berhenti dengan kereta kancil. Dia call masa tu saya ada dekat rumah Penang. Saya terpaksa lari ke belakang dan beritahu dia, akak, pakai-pakai. Pertama sekali saya ingatkan kepada dia adalah istighfar. Istighfar dulu, akak nak terjun tak apa kak? Saya kata kat dia, akak berdiri jangan tengok air. Sebab dia takut air bila orang nak mati Saya kata pusing dulu, akak tengok ke arah langit dan akak istighfar. Istighfar lama tuan-tuan, hampir 20 minit macam tu barulah dia boleh dengar pandangan saya. Saya kata drive balik rumah, tunggu sekejap je saya bank in, akak pergi klinik. Saya kata cepat pergi ke klinik. Masa tu saya tahu lah sampai klinik dah ada dekat doktor. Doktor tahulah apa nak uruskan. Jadi itulah antara pengalaman saya beritahu kau, orang yang belajar jurusan medik berusia 22 tahun menjadi kawan minum kopi saya. Saya kesian dia belajar pandai.
tapi datang daripada broken family. So saya jumpa dia kadang-kadang 2 kali seminggu, kadang-kadang kadang-kadang 2 minggu sekali saya pergi ambil dia dan minum kopi untuk menjadikan partner sparing dia. Dan dia beritahu kata dia jadi lebih okey lah, dia boleh kurangkan dos ubat dia. Kerana dia sparing dengan saya akan advise dia. Sebab dia senang je, dia hanya memerlukan dispose kegagalan masa lalu. Sebab mak bapak dia bercerai, bapak dia selalu pukul. Jadi saya hanya perlu ubah mindset dia, lihat kata past is past, you have a bright future. Kan awak akan jadi doktor tak lama lagi. Nanti saya akan cerita dia, a bright future, find a good husband, find a best boyfriend. Jadi saya bagi dia lebih banyak benda untuk dia lihat ke depan. Hinggalah satu kali dia bagi tahu, dia kata dia suka kat satu lelaki ni. Saya kata okay, bring him. Kita jumpa 3 orang. Dan kami jumpa lah. Sampailah dia boleh berdikari dengan teman lelaki dia. Saya doakan jadi jodoh. Kedua-duanya adalah bakal doktor dalam tentera. Jadi itulah saya rasa kalau you nak fine tune untuk bercerita benda ni, jangan terima cerita kat makcik bawang. Jangan naik settle dekat Facebook. Tak membantu tuan-tuan. Sebab batu api akan bakar dalam komen-komen. Dia tak menyelesaikan masalah saudara. Okey? Selesai dah, kita ada 600 orang lebih je. Ya. Okey. Ramai yang stay, tak apalah, tak bosan. Saya takut nak cakap benda-benda ni sebab saya takut tak ramai yang berminat. Tapi kalau ramai orang rasa dalam musim PKP ni, Ramai ni yang agak kritikal Encik Lin dia kata dia dengar cerita sekarang ni pun dia punya lutut dah macam dia shaking. tak apa. So sangat Jangan lawan. Apa nama dia? Encik Lin. Encik Lin, you let it go. Dia kena biasakan. Pertama adalah itu adalah tanda-tanda bagus. Di mana reaksi sebab dia nak keluar. Kalau kita kata berubah hantu kan, kalau pergi kat bomoh, tuan shaking dia kata dia nak keluar tu. Nak keluar, kau keluar. Sebenarnya bila tuan pergi dekat bomoh, yang shaking tu adalah kebimbangan tuan, bukan hantu pun. Tuan lepas saja. Tuan lepas take a deep breath. Dan saya akan bagi tahu kepada tuan, pertama adalah sekarang ni kan tengah panik kan, shaking ni kan, jangan lawan. Kena terima, jangan bila kita lawan yang kita akan jadi kelabah, terima je. Okey, saya memang seorang yang sedang berada dalam keadaan depression. Just bila jumpa saja perakuan tu senang kita nak baiki. Kita akui kereta kita rosak, kita hantar workshop. Ini bunyi pom tak ada apa ni. Ini bunyi je, sampai bila kereta tu tak nak dibaiki. Okey, kita dah tengok dah tangan kita bengkok kan. Ni bukan patah ni, tulang je tak betul. Sampai bila pun kita tak boleh operate. Jadi tuan terima je gangguan tu bila saya bercakap. Tanda realistik adalah tuan bimbang kerana tuan berada dalam keadaan yang benar, maka benarkan perkataan tersebut. Jangan deny. Deny itu menyebabkan sekarang tu gegaran tu berlaku adalah kerana sindrom Tajuddin Rahman, iaitu kereta api bercium. Maka jangan. Biar dia lalu dalam track selisih. Salah satu mesti keluar. Berarti sekarang keluarkan kegementaran tu. Biarlah gementar tu panjang. Sekejap lagi apa yang perlu tuan lakukan adalah minum air batu sebanyak mungkin. Air sejuk dalam peti ais tu minum sebanyak mungkin. Dan ketiga adalah menikmati wuduk ketika basuh muka. Jangan basuh sikit. Masa wuduk tu, masa basuh muka tu, basuh betul-betul macam basah pun tak apa. Sebab wuduk ni tuan-tuan, dia bukanlah, dia terkurang aja yang susah. Terlebih basuh betul-betul. Basuh betul-betul. Sebab kenapa saya tak galakkan mandi? Kerana mandi saya anggap biasa, wuduk adalah ibadah. Jadi kita dapat lebih berkat masa basuh tu. Di muka tu, basuh wuduk tu betul-betul. Saya beritahu pada tuan, habis saja tuan wuduk, luruskan kaki, zikir dalam keadaan berbaring. Zikir relax dalam keadaan berbaring. Nak dapatkan yang lebih bagus kedudukan dia adalah tangan saudara buka macam ni. Kan saudara dah baring tu. Saya nak baring atas meja, tak boleh nanti gelak di orang pula macam tu. Dan tangan buka je dan baring di atas sejadah. Lepas tu saudara fikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan kedudukan jari kaki sentiasa bergerak dan jari tangan sentiasa bergerak. Kerana hujung vibration jari ni semua adalah penentu aliran darah. Yang mana saudara perlukan adalah zikir membawa masuk oksigen. Pergerakan jari dan pergerakan darah memastikan sistem saliran darah bawa oksigen ke seluruh tubuh. Okey? Ingat masa tarik nafas jangan kembungkan perut. Kembungkan paru-paru. Betul. Pastikan bahagian ni yang kembung. Dia bukan buat latihan vokal jadi penyanyi. Tarik nafas perut kembung, tak boleh. Tarik nafas pastikan lung. Sebab kerana oksigen daripada sini akan masuk ke blood. Kerana apa yang tuan alami gigil tu adalah kerana kekurangan oksigen tetapi kelebihan toksik. Di mana saya kata tadi acid lactic nama dia. Kalau tuan berkurung lagi lah susah. Dan elakkanlah, saya bagi tahu kepada tuan, kafein elakkan. Saya jeruk pun dah tak makan lama tuan. Barulah saya tahu kenapa benda-benda ni Nabi larang. Rupanya memang banyak faktor dia kat atas kesihatan. Saya kurangkan jeruk.
Dan air lah, dan air sejuk ni lebih bagus daripada air suam. Kerana dia sejuk, dia masuk, dia kendurkan sekejap sistem tubuh yang tegang. Okey, ada lagi yang komen? Kalau nak nanti saya stream lagi je. Sebab saya tak akan stream base kepada buku, saya stream base kepada daripada 2004 saya ambil rawatan dengan 4 profesor. Yang last adalah saya ambil dengan profesor yang terbaik yang ada di Malaysia sekarang, Profesor Dr. Azhar. Yang lain ni saya pernah ambil dengan Profesor Dr. Rama. Dia peminat saya tu, maksudnya dia yang suggest saya kepada 2 student dia yang nak siapkan PhD ni dengan menggunakan saya. Tapi dalam sesi tu tuan-tuan, dia diam saya bercakap sebab saya akan melukis sistem-sistem yang saya alami, jenis-jenis mimpi. Lepas tu saya akan tunjuk kepada dia lah, macam mana saya manage mimpi saya hingga saya boleh kawal. Maksudnya sampai level sekarang ni, katalah saya mimpi saya lemas, saya dah boleh tahu dah, otak sedar saya boleh hantar isyarat, Nal ni mimpi je, kau tak lemas pun. Hinggalah last sekali mimpi tu padam sendiri. Maksudnya sebelum saya tidur pun saya dah buat protection. Macam kita baca 4 kul kan, kita dah buat protection 4 kul. Masa nak tidur kita pindah, sekiranya datanglah syaitan akan kutukar segala bacaanku menjadi api. Betulnya kalau saya tidur, tiba-tiba saya ada jumpa dengan makhluk halus yang jahat nak ganggu, automatik saya boleh baling dia dengan bola api. Sebab masa saya baca 4 kul, saya dah niat, sekiranya datang gangguan yang jahat ke dalam tidurku, maka akan aku tukar ayat ini menjadi bola api. Banyak kali dah lah. Datang jin segala macam. Dalam tidur tu automatik saya dah ada senjata, iaitu bola api. Saya boleh baling. 1. Yang kedua, saya akan niat perkataan tu, sekiranya datang gangguan tu, saya boleh sampai. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, kalau dalam saya nak jatuh tu, saya dah boleh bagi tahu dah kepada otak saya, ini hanyalah mimpi kerana kau ada anxiety. Automatik tak jadi jatuh. Jadi jatuh sekerat je, dah hilang gambar tu. Hingga dalam tidur pun, walaupun saya lena, kedua-dua mind saya boleh berkomunikasi. Berarti mind yang under pressure tu, unconscious tak menguasai saya. Kerana mind conscious saya boleh bekerja walaupun saya tidur. Dia mengambil sedikit train lah. Train lama, common. Tapi pergi jumpa doktor penting. Walaupun susah nak dapat pergiliran, susah nak dapat apa, saudara penting saudara jumpa doktor. Okey, kalau orang-orang yang ada dalam grup ni Anizah, mereka je yang boleh bagi nombor phone. Anda boleh dapat nombor phone saya. Cuma WhatsApp. Sebab saya bagi tahu kat saudara, kita lebih cool bila kita WhatsApp. Sebab satu adalah dia melatih kita bertenang untuk memilih perkataan. Kalau kita sembang nanti dia akan jadi lebih kelang kabut. Okey? Saya bagi tahu siapa yang tu yang alami yang teruk-teruk ni, dia bagi tahu saya boleh bagi tahu pada saudara, kata saya melaluinya tetapi kehidupan saya tak pernah musnah. Saya membahagiakan keluarga saya, 4 anak saya berjalan dengan okey. Saya memulakan kerjaya saya di bawah sampailah di atas. Saya stream garasi ni, kalau saya tak bagi tahu dekat saudara pun tak tahu. Kata saya adalah seorang yang mengalami penyakit anxiety kronikal. Tapi saya hidup sihat semua. Bahagian yang sakit tu, bukan sakit, saya tak anggap saya sakit. Saya kata I have to live with it. Saya hidup dengannya. Dia adalah orang yang akan berada di sisi saya dan saya harus manage. We have to manage. Macam mana orang obesity manage dia punya gemuk. Orang hidung tak mancung manage dia punya gambar, nak ambil gambar Instagram supaya sentiasa nampak mancung. Orang yang perut boroi manage ambil gambar tarik nafas supaya nampak dalam gambar dia abang sado. Macam itulah kita manage. Berarti ada cara menguruskan semua benda, termasuk benda-benda yang kita rasa tak boleh diuruskan. Saya kata anxiety adalah benda yang boleh diuruskan. Macam ada sebahagian ni, diorang ada anxiety atau apa, tapi dia tak dapat detect betul. Okey. Dan yang kedua ni, bila nak pergi ke hospital atau jumpa doktor, mereka tak tahu prosedur dan juga kos di mana. Rendah. Kalau pergi ke hospital kerajaan, RM20 untuk jumpa doktor. RM20. Ubat RM20, RM40. Jumpalah pakar. Saudara pergi daftar, dia akan bagi kat saudara doktor mula-mula. Kalau kes saudara biasa, mild. Saudara sangat mild. Macam tadi yang tadi dengar saya cerita teruk tu kan. Okey. Dia dapat, lepas tu saudara akan pergi kepada pakar. Sebab saudara mungkin memerlukan beberapa dos ubat yang berbeza. Tetapi kalau saudara yang kena mild ni, dia panggil yang sementara, yang maksudnya terutama yang alami waktu COVID ni je. Hilang kerja itu saudara mild. Doktor akan advise saudara. Kebanyakannya kalau saudara stream pun, ni sekarang saya bagi ni, dia orang dapat knowledge tak? Tolong jawab, dapat tak tips? Kalau saudara kata dapat tips, saudara amal dulu. Sebab dia sebenarnya teknik berfikir je. Teknik berfikir je. Maksudnya saya bagi dah tahu saudara sekarang ni, tidur di dalam tempat yang lebih sejuk, pastikan dapat kitaran oksigen yang okey,
Lepas tu pastikan saya kata tu kan, kalaulah saudara berkahwin, serotonin percuma adalah pelukan. Semua pakar saintis mengatakan ya, betul. Dia bukan berkucup. Memeluk seorang isteri ataupun kita peluk mak kita, orang kita sayang. Saudara boleh rasa feel kan, kalau mak ni PKP dia marah lah pula kan, dia ungkit mak di kampung. Saudara peluk je isteri saudara. Dan teknik peluk yang betul. Di mana dia panggil the real hug. The real hug, tahu kan real hug kan? The real hug ni adalah sama ada saudara ambil daripada situ ataupun saudara peluk dalam pinggang dalam keadaan berdiri. Jadi serotonin tu akan mobile. Dan kedua, dia bersentuh lah. Maksudnya masuk dalam hug yang betul. Itu teknik hug yang betul dan pegang betul-betul hug tu. Sistem hak ni sebenarnya, saudara tengok sama. Polis menyelamatkan mangsa, polis menyelamatkan. Kau tengok dalam sistem orang putih kan, kita dah nampak kan. Setiap kali mangsa tebusan, mangsa rompan, polis pelik, dia akan peluk. Itu teknik hak tu sebenarnya adalah teknik hak SOP tu tau. Meredakan tekanan mangsa yang sedang mengalami kejutan. Saudara tengok polis kan, setiap kali dia filem gambar-gambar orang putih tu, yang saudara tengok video tu, setiap kali mangsa tebusan tu lepas, apa yang polis tu buat? Dia lari, lepas tu dia akan peluk. Dia hak. Sebab hak tu yang akan meredakan. Kerana hak tu menghasilkan serotonin. Meningkatkan kembali keyakinan dan meredakan kebimbangan orang yang sedang mengalami bencana. Itu sistem hak. Saudara hak. Itu free. Melatonin ni adalah dapatkan tidur yang cukup. Mesti dapat. 4 jam barulah cukup. Untuk saya ni, doktor dah adjust dah 4 hours. Saya rasa saya baca standard pun semua orang 4 hours lah. Tapi kalau saudara lebih muda, mungkin saudara perlu 5 jam untuk menghasilkan melatonin. Sebab melatonin ni hanya datang daripada deep sleep. Dapatkan tidur yang nyenyak. Deep sleep jangan sambung tuan-tuan. Jangan kau bantai 2 jam, lepas tu bangun bantai 2 jam. Dia mesti dapat in one shot. Dalam satu slot. Dapat. Dan yang kedua tu tak apalah, kalau saudara nak, saya pun kesian kat tuan-tuan, saya akan saya akan stream daily. Nanti besok saya update, saya akan stream. Sebab lebih banyak mendengar pandangan dan lebih banyak mendengar nasihat dan lebih banyak merasa aku bukan orang aneh, saudara akan rasa lebih comfortable. Macam saya lebih seronok lah kan bila saya pergi sesi, because saya rasa, bukan apa, bila jumpa doktor tu saya rasa bangga sebab saya mengajar dia untuk faham apa sebab dia bukan pesakit, dia tak tahu. Saya ajar dia. Bila saya lukis kan, saya seronok tengok mata dia terbeliak-beliak. I need to discuss it with my professor. Setiap kali saya tunjuk, saya boleh lukis brain dekat dia. Saya boleh beri. Sebab tu saya obses kepada program-program yang bersangkut dengan minda, kesihatan minda. Sebab tu kalau saudara nak beli, macam abang tadi tu kan, beli saja buku kesihatan minda. Saudara kena baca buku kesihatan minda. Ataupun Google je bang, baca daripada online. Baca kesihatan minda. Dia kalau takut tu maksudnya selama ni abang in denial lah. Dia takut nak mengaku. Sebab tu sekarang kepenggigilan tu adalah dia cuba bercakap dengan orang sekeliling dia, family and friends. Dia orang semua gelak dengan dia. Ya, tu saya kata jangan cakap pada orang yang salah. Tu salah, semua berlaku macam tu. Yang saya kata nak bunuh diri tu adalah kerana benda yang sama. Dia mengadu pada jiran dia. Dan jiran dia kata dia gila. Dia kata kau dah memang gila dah ni. Lepas tu di office dah jadi bahan ketawa kan. Majikan dia panggil dia. Minta dia pergi sahkan rekod kesihatan dia apa semua. So sistem sokongan tu tak berlaku. Jadi saya beritahu dekat abang kata, jangan lawan, jangan fight dengan persekitaran ketika kita orang yang lemah. Jangan fight. Dan jangan predict, jangan mengharap. Satu masalah je abang kan, you akan be loneliness. Tapi saya bertekankan kepada abang juga kata bahawa saya pun bang, kalau tak kerana stream ni saya pun tak nak cerita. Orang yang dalam garasi ni pun baru first time mendengar cerita apa yang saya alami. Saya tak nak cerita. Wife saya pun tak pernah tahu bang, saya stream ni saja. Saya tak pernah duduk dengan wife saya dan bincang benda ni. Tapi time to time saya melaluinya dan saya manage. Sebab kemungkinan kerana saya bagus dalam management. Saya bekerja dalam corporate yang besar, manage people, manage orang, manage kerja, manage strategi, susun perangkaan, susun jadual. Jadi saya boleh menyusun fikiran saya bila dia kusut. Okey? Tak ada soalan, kita stream lagi besok selagi tak kiamat. Kita akan stream dan saya akan belanja anda lah. Kalau ramai orang rasa nak, jawab je kat admin, sambung. Nanti bagi tahu saja dekat admin apa kes, saya akan sambung besok. Sebab mungkin saya cakap teori yang sangat tinggi, saudara tak faham. Besok saya akan cakap yang paling rendah. Macam saya kata pembahagian brain. Maksudnya, tadi saya dah bagi tip kan, bila nak tidur kan, baca 4 kul tu. Satu adalah 4 kul tu convert balik. Sekiranya saudara diganggu oleh makhluk tu, kalau saudara diganggu oleh tekanan emosi pun, 4 kul tu akan memberi perlindungan kepada anda. Iaitu dia memutuskan mimpi yang menakutkan. Dia putuskan. Itu kekuatan 4 kul tu. Bila saudara baca 4 kul. Tapi saudara, kalau saudara tak larat pun,
Kadang-kadang saya tak larat pun, saya pun pemalas je, saudara. Saya baca Al-Fatihah je. Allah Tuhan ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya akan minta dia. Sekarang ni saya boleh putus rantaian mimpi tu. Berarti kalau saya jumpa ular, saya boleh cut filem tu. Ular tak nak sampai filem dah habis. Maksudnya aku tak nak tengok filem ni. Macam saudara blog YouTube je. Macam blog Palatau je. Dia datang, saudara blog. Ni Palatau semua ni. Palatau mimpi kita panggil. Saudara blog je. Train is take time. But the first thing adalah abang kena terima hakikat. Saya mengalaminya dan sekarang saya kena merancang untuk mengatasinya. Okey? Okey, kita sambung esok. Kalau panjang sangat pun nanti saudara penat. Saya pun penat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.